Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiqul Iman bin Muhammad Arimi. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Zairi. Assalamualaikum, nama saya Nur Ahli Ifan binti Muhammad Wahab. Nama saya Nur Fadil Izina binti Matan Suri. Kami dari kelas DKA 1B. Efek sumber utama bagi umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang lengkap dan terakhir kepada Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia di dunia supaya tunduk dan aku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat adalah membolehkan manusia menjalani kehidupan berlandaskan wahyu Allah tanpa melakukan kebinasaan di dunia dan menjamin kebahagiaan hidup di akhirat. Tugas ini memperlihatkan tentang himpunan ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan tentang kesepaduan ilmu, wahyu dan akal. Turut dibincangkan aspek hubungan ilmu sains dan Al-Quran yang menjadikan Al-Quran sebati dalam kehidupan mereka. Kajian ini menggunakan kajian perpustakaan dengan menganalisis dan menilai perdebatan dan perbincangan di dalam kandungan teks. Pengenalannya pula, sains, teknologi dan kejuruteraan merupakan cabang ilmu dalam kehidupan seharian manusia sejagat. Ilmu ini juga merupakan antara ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Secara ringkasnya, Al-Quran dapat didefinisikan sebagai kalam Allah atau wahyu Allah yang mengandungi mukjizat kepada Nabi Muhammad dan ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadat. Isi kandungan Al-Quran melalui lebih 6,000 ayat yang membincangkan perkara-perkara mengenai soal kepercayaan atau akidah. Baiklah, untuk penyata masalah pula, kami dapat menyenaraikan 4 penyataan masalah, iaitu mengapakah manusia menolak fakta tentang Al-Quran. Yang kedua, bagaimanakah manusia menolak Al-Quran. Dan yang ketiga, bilakah manusia membuat penolakan terhadap Al-Quran. Dan yang keempat, siapakah yang lebih terdorong dalam penolakan Al-Quran. Okey, penjelasan penyata masalah yang pertama, iaitu mengapakah manusia menolak fakta tentang Al-Quran ialah manusia penuh dengan kemaksiatan, yang di mana perkara itu membawa keseronokan kepada manusia itu sendiri, tetapi ditolak oleh Al-Quran kerana memudaratkan diri seseorang manusia tersebut. Okey, yang kedua, bagaimanakah manusia menolak Al-Quran. Okey, penjelasannya ialah mereka membuat penolakan dengan tidak menyebarkan isi-isi dalaman Al-Quran, mempersikitkan majlis-majlis agama. Okey, dalam part-part yang mempersikitkan majlis-majlis agama ialah dari segi dari segi pihak berkuasa yang menolak Al-Quran, iaitu dia akan membuat sedemikian. Okey, mementingkan hal-hal untuk memajukan negara daripada mementingkan hal akidah diri sendiri dan sebagainya, ataupun hal-hal akidah rakyat, masyarakat dan seumpama dengannya. Okey, yang ketiga, bilakah manusia membuat penolakan terhadap Al-Quran. Okey, penjelasannya ialah manusia berbuat demikian apabila kemaksiatan yang dilakukannya dibangkitkan dan dipersoalkan dan membawa kepada malunya manusia tersebut. Okey, dan yang keempat, siapakah yang lebih terdorong dalam penolakan Al-Quran, iaitu manusia yang dibelenggu kemaksiatan, yang penuh dengan kemaksiatan dan imannya lemah dari segi-segi untuk mempertahankan iman kerana tidak dapat melawan perasaan yang memudaratkan diri dia sendiri. Okey, kaedah kajian. Okey, bagi mendapatkan maklumat dan fakta yang diperlukan bagi menyiapkan tugasan ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah, iaitu 3 kaedah yang kami gunakan. Okey, 3 kaedah ini yang kami rasa senang untuk kami lakukan dan akan mendapat maklumat dengan banyak dan tepat, insya-Allah. Okey, kaedah yang pertama ialah dengan menggunakan kaedah penyelidikan.
Okey, kaedah ini bagi kami telah pergi ke perpustakaan dan menggunakan beberapa jenis rujukan untuk mencari fakta dan maklumat yang berkenaan. Okey, kami telah merujuk buku, ensiklopedia, surat khabar, jurnal dan yang terdapat di perpustakaan itu bagi memenuhi hasil kajian kami. Okey, selain itu, kaedah kedua, kami telah mendapat bimbingan daripada lecturer kami, iaitu tenaga pengajar iaitu Ustazah Faridah. Okey, tanpa bimbingan beliau, sudah tentu kami tidak akan berjaya melaksanakan tugasan ini. Okey, beliau telah memberikan beberapa info untuk melaksanakan tugasan ini. Okey. Dan akhir sekali, kaedah yang last sekali kami telah lakukan ialah kami telah menggunakan kaedah melayari internet. Okey, kami telah membuat rujukan mengenai saintifik dalam Al-Quran dan membuka beberapa laman web di internet. Okey, banyak maklumat yang kami peroleh yang disertakan dengan visual yang menarik. Okey, semua laman web, okey, itu telah kami catat di halaman rujukan. Dalam dapatan kajian kami terbahagi kepada dua, iaitu daripada Al-Quran dan juga sains. Okay, daripada Al-Quran, saya ambil tajuk dalam ilmu janin dalam Al-Quran. Daripada yang pertama, daripada surah Al-Nahlu ayat 4 yang menceritakan tentang manusia ni diciptakan daripada air mani. Dan yang kedua, daripada surah Al-Mu'minun yang mengatakan bahawa air mani ini ditempatkan dalam rahim. Kemudian surah Al-Imran, janin yang terbentuk di dalam rahim. Dan last sekali dalam Al-Quran sebut surah Al-Ahqaf yang menceritakan tentang tempoh kandungan. Okey, baik. Itu adalah pandangan pembentukan janin mengikut Al-Quran. Okey, dari segi sains pula, bayi ni starting dia daripada embrio, iaitu tangan dan kaki kecil mula terbentuk. Okey, yang kedua, kan saya cakap tadi dalam Al-Quran ada tentang penempatan bayi di dalam rahim. Okey, dalam sains ni dia bagi tahu lebih terperinci bahawa rahim tu adalah di pelvis, membelakangi pundi kencing dan mendepani rektum. Tu tempat rahim. Okey, yang ketiga, penentuan jantina bayi ni adalah pada minggu ke-13 hingga minggu ke-14, iaitu dalam 3 bulan kandungan. Kat situ kita boleh tahu dah bahawa bayi ni sama ada dia jantina perempuan ataupun lelaki. Okey, apa yang kami dapat simpulkan daripada kajian kami tentang ilmu janin dalam Al-Quran dan juga sains? Kesimpulan kami tentang kedua-dua ni adalah sains dengan Al-Quran ni memang berkait rapat. Sebab apa? Sebab dalam surah An-Nahl tadi cakap manusia ni starting daripada air mani. Sains pun cakap macam tu. Dia kata daripada air mani, dia slow berubah jadi embrio, zigot, lepas tu terus jadi bayi kan, terus lahir. Okey, lepas tu penempatan bayi di dalam rahim pun sains telah buktikan kan. Dia dah telah spesifikkan tadi dekat mana, macam saya cakap tadi. Lepas tu and last sekali, penentuan jantina bagi bayi. Lepas tu benda ni pun ada disebut dalam Al-Quran. Lepas tu dan telah dibuktikan dalam sains yang dicakap pada 3 bulan kandungan kita dah boleh tahu dah sama ada bayi tu lelaki ataupun bayi tu perempuan. So kat sini kita dapat tengok memang Al-Quran dan sains ni berkait rapat. Seterusnya dapatan kajian kami berdasarkan kejadian siang dan malam dan juga kejadian alam dalam Al-Quran dan sains pula. Okey, dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-27 yang bermaksud engkau memasukkan siang ke dalam malam dan juga engkau memasukkan malam ke dalam siang. Okey, kalau kejadian alam pula, dan kami surah Az-Zariyat ayat ke-47, dan kami membina langit dengan kekuasaan kami yang benar-benar luas. Okey.
dari segi sains pula, diorang dah buat kajian bahawa siang dan malam, yang macam kita belajar dalam sains, bumi berputar pada paksi dia. Okey, yang mana menghadap matahari, yang bumi berputar pada paksi dia dan mengelilingi matahari. Okey, mana permukaan bumi yang menghadap kepada matahari, dia akan mengalami waktu siang, dan yang mana membelakangi matahari, dia akan menghadapi waktu malam. Okey, tentang kejadian alam pula, dia orang dah buat kajian bahawa alam ni adalah satu hamparan yang luas. Kesimpulan antara Al-Quran dan kajian sains tentang kejadian siang dan malam dan kejadian alam. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, disebutkan dalam Al-Quran, Allah menjadikan malam untuk manusia beristirahat dan siang untuk manusia bekerja. Dalam pandangan sains juga, telah menyatakan hal tersebut dengan membuktikan melalui putaran bumi pada paksinya yang mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya siang dan malam. Dari segi sains, kejadian alam semesta mengatakan bahawa alam semesta adalah satu hamparan atau ruangan yang sangat luas yang tak diketahui atau tak dapat dibayangkan luasnya. Alam semesta diduga bentuknya melengkung dan dalam keadaan memuai serta terdiri di atas galaksi-galaksi atau sistem bintang yang jumlahnya ribuan. Dan perkara ini juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat. Dan kami memilih langit itu dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Jelaslah bahawa Al-Quran dan sains berkait rapat, dan hal ini juga telah disahkan oleh saintis-saintis yang telah membuat banyak kajian dan mendapati kajian mereka semua sama dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Seterusnya, cadangan dan sumbangan terhadap masyarakat. Pandangan 1, kita tidak perlu membuang masa dengan sesuatu perkara kerana setiap perkara yang dikaji secara mendalam atau tidak semuanya ada terkandung di dalam Al-Quran. Ramai pengamal Al-Quran kebanyakannya berjaya dalam hidup sama ada dalam segi pekerjaan, kehidupan seharian dan sebagainya. Sebagai contoh, terang lagi bersuluh bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita semuanya ada isi-isi tertentu yang ada dalam Al-Quran, malahan lebih memperbaiki kehidupan seharian kita. Akhir sekali penutup. Kesimpulan yang dapat dipelajari dari tajuk ini adalah Al-Quran bukan kitab sains, tetapi ia adalah konsisten dengan sains. Ia hanya beberapa dari banyak lagi fakta saintik yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk mendakwa bahawa fakta-fakta saintifik dalam Al-Quran adalah disebabkan kebetulan akan menjadi tidak rasional. Penjelasan terbaik adalah Allah telah mendedahkan pengetahuan ini kepada Nabi Muhammad SAW, sama seperti Al-Quran mengandungi pengetahuan tentang dunia semula. Ia juga mengandungi maklumat mengenai dimensi dalam jiwa kita. Ia berkait dengan perasaan kita, kehendak dan keperluan. Al-Quran memberitahu kita bahawa kita mempunyai tujuan dalam hidup dan bimbingan Allah akan membawa kita kepada ketenangan jiwa dalam kehidupan ini dan syurga di akhirat kelak. Dan bahawa penolakan ajarannya akan membawa kepada kemurungan di dunia dan api neraka selepas kematiannya. Sekian saja daripada kami. Alhamdulillah, pembentangan kami pada kali ini daripada kelas DKA 1B. Okey, kami doakan semua insya-Allah dimurahkan rezeki dan semua perbuatan korang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih. Bye bye.